Okey, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara untuk mengawal pengaratan besi. Okey, mula-mula cara yang pertama kita boleh cat permukaan besi atau lapiskan permukaan besi dengan grease. Ini yang kita selalu buat kan. Bila pagar berkarat, okey kita cat pagar atau kita sapu dengan grease. Tujuan dia ialah untuk mengelakkan daripada besi itu terdedah kepada faktor-faktor pengaratan. Faktor pengaratan apa dia? Mesti ada besi itu sendiri, mesti ada oksigen dan juga air. Jadi bila kita sapu minyak atau kita sapukan cat, permukaan besi itu akan tertutup, tidak terdedah kepada oksigen dan juga air dalam udara. Yang kedua, campurkan besi dengan logam lain seperti kromium untuk menghasilkan besi tahan karat. Okey, ini dari segi pembuatan besi itu sendiri, kita campurkan dia. Okey, campurkan besi dengan logam lain seperti kromium kan untuk menghasilkan besi tahan karat. Contoh besi tahan karat ialah kelulinir karat ataupun stainless steel. Okey, menggalvanikan. Yang ketiga, menggalvanikan besi dengan logam yang lebih elektropositif seperti zinc. Menggalvanikan maksudnya kat sini kita letak satu logam lain sebagai logam korban. So logam tu dia akan korbankan diri dia dan menyelamatkan besi. So logam tersebut yang akan berkarat, besi tak berkarat. Okay, syaratnya logam tu mestilah logam yang lebih elektropositif berbanding besi. Contohnya zinc, boleh juga aluminium ataupun magnesium. Ingat ZAM, zinc, aluminium, magnesium. Okay, yang keempat, menyadurkan besi dengan kromium ataupun timah. Sadur. Sadur ni setakat salutkan bahagian luar dia saja. Okay, so sadurkan besi dengan kromium maksudnya besi tu luaran dia kita tutup dengan kromium ataupun timah. Kan banyak orang dengar emas sadur. Maksudnya dia bukan emas betul. Dalam dia logam lain tapi luar dia je disalut dengan emas. Okey, ada satu eksperimen yang biasanya memang cikgu buat lah. Eksperimen ni untuk mengkaji bagaimana tindakan logam korban. Ingat balik yang tadi tu. Cara yang ketiga untuk mencegah pengaratan ialah dengan menggunakan logam korban, iaitu logam yang lebih elektropositif berbanding besi. Okey, digunakan untuk menyelamatkan besi daripada pengaratan. So kat sini contoh kesan magnesium dan kuprum terhadap kakisan besi. Kita nak galvanikan paku besi dengan menggunakan logam magnesium dan logam kuprum. Okey, nanti awak kena rujuk semula siri kereaktifan logam. Awak boleh tengok di mana kedudukan besi. Besi tahu tak, ingat lagi tak apa nama dia? Besi ialah ferrum. Dekat mana kedudukan ferrum, dekat mana kedudukan magnesium dan dekat mana kedudukan kuprum. Right? Mana ni? Okey. Cara yang pertama, 3 paku besi dibersihkan dengan kertas pasir. Okey, sediakan 3 paku besi dan ketiga-tiga paku besi tu mesti dibersihkan dengan kertas pasir untuk menyingkirkan lapisan oksidanya. Yang kedua, 1 paku dibalut dengan magnesium dan 1 lagi dibalut dengan kepingan kuprum. Ada 3 paku. 1 kita balut dengan magnesium, 1 kita balut dengan kuprum dan 1 lagi kita biarkan begitu saja. Itu sebagai eksperimen kawalan. Okey, boleh rujuk gambar ABC ni. A ialah eksperimen kawalan. Okey, B paku besi yang dibalut dengan jalur magnesium, C ialah paku besi yang dibalut dengan kepingan kuprum. Ketiga-tiga paku diletakkan di dalam tabung uji seperti yang ditunjukkan dalam rajah. Letak dalam tabung uji. Okey, tapi dalam tabung uji ni mesti ada satu medium yang sesuai. Okey, apa dia medium dia? Larutan agar. Okey, larutan agar yang telah ditambah dengan kalium hexacyanopherate 3 dan larutan phenolphthalein ditambah ke dalam setiap tabung uji. Setiap tabung uji, walaupun eksperimen kawalan, tabung uji A, mesti kita tambah dengan ketiga-tiga benda ni juga. Okey, larutan agar, kemudian kalium hexacyanopherate 3 dan larutan phenolphthalein. Kalium hexacyanopherate 3 dan juga phenolphthalein ni ialah penunjuk.
Dia bertindak sebagai penunjuk. So akan ada perubahan warna nanti. Yang kelima, radas dibiarkan selama satu hari. Nota, fungsi kalium heksacyanoferat 3 dan larutan phenolphthalein. Okey, fungsi larutan kalium heksacyanoferat 3 ialah untuk mengesan kehadiran ion ferrum 2. Mengesan kehadiran ion Fe2+. Manakala larutan phenolphthalein ialah untuk mengesan kehadiran ion hidroksida. Yang larutan phenolphthalein ni dah guna masa asid dengan base dulu kan, pun cikgu dah bagi tahu dah. Fungsi larutan phenolphthalein ni ialah untuk mengesan kehadiran ion hidroksida. Okey, hasil dia, kesan logam terhadap kakisan besi. Okey, ini keputusan eksperimen. Yang A tadi kawalan kan, ada paku besi je, tak ada logam lain. So paku besi sajalah. Nampak tak ada tompok-tompok biru, mendakan berwarna biru. Yang kedua, paku besi dengan yang dibalut dengan jalur magnesium. Larutan ni berubah menjadi pink ataupun membentuk mendakan berwarna merah jambu. Yang C ni pula, paku besi tadi dibalut dengan kepingan kuprum. Okey, ada mendakan warna biru. Dan larutan ni pun sedikit berwarna merah jambu. Jadi awak rasa yang mana yang berkarat? A ke B ke C? Yang mana paku besi yang berkarat? Paku besi yang berkarat. A berkarat tak? B paku besi tu berkarat tak? C paku besi berkarat tak? Kalau kita tak nak tengok keputusan penuh lagi, daripada rajah ni pun kita dah boleh teka. Yang A ada mendakan biru. Okey. Kalium heksacyanoferat tadi kan dia mengesan kehadiran ion ferrum 2+. Jadi kalau pengaratan berlaku, ferrum besi tadi Fe tu dioksidakan kepada ferrum 2+ kan, Fe2+. Jadi mendakan berwarna biru akan terbentuk. So dekat sini ada mendakan berwarna biru. Jadi bila mendakan berwarna biru terbentuk, maksudnya paku besi tu berkarat. Yang kedua, tengok sini. Tengok yang A dulu. Pasangan logam besi saja keamatan warna biru gelap rendah. Maksudnya dia berkarat. Ada je tompok biru tu, maksudnya paku besi tu berkarat. Adakah pengaratan besi berlaku? Ya, dia berkarat sedikit. Sebab baru sehari kan? Baru sehari. Dibiarkan satu malam. Keamatan warna merah jambu, ada ke tak ada? Tiada. Pembuakan ada ke tak ada? Tak ada. Okey, pembuakan ni gas apa yang terbentuk? Dia hasil daripada tindak balas antara elektron yang diterima oleh yang diderma oleh logam tu, kat sini ferrum lah. Diderma kepada ion H+. So H+ akan membentuk gas hidrogen. Okey, yang kedua dalam tabung uji B. Nampak kat sini warna pink terang. Maksudnya bila warna pink terang, tak ada pun tompok-tompok biru kan. Jadi paku besi tu tidak berkarat. Ini keamatan warna biru gelap, tiada. So pengaratan besi ada ke tak ada? Tak ada. Keamatan warna merah jambu tinggi. Tinggi ni menunjukkan yang paku besi tu tak berkarat. Ion hidroksida tinggi. Pembuakan gas banyak. Berlaku banyak pembentukan gas hidrogen. Okey, disebabkan daripada magnesium tu dia sangat elektropositif. So dia bebaskan elektron dan elektron tu diterima oleh H+ dalam larutan. Okey, H+ tu terima elektron dan membentuk gas hidrogen. Okey, yang ketiga dalam tabung uji C. Boleh nampak dekat dalam tabung uji C ni ada tompok-tompok warna biru dan larutan tu sedikit warna merah jambu. So apa jadi? Keamatan warna biru gelap tu tinggi. Bila keamatan warna biru gelap tu tinggi, maksudnya dia sangat berkarat. Kenapa dia sangat berkarat? Sebabnya paku besi ni dibalut oleh logam yang sangat kurang elektropositif. Kan, kalau kita balut dengan logam magnesium sangat elektropositif. Bila sangat elektropositif, dia protect paku besi itu daripada berkarat.
Tapi disebabkan dia yang C ni dibalut dengan kuprum. Kuprum pula sangat kurang elektropositif, jadi dia mempercepatkan pengaratan paku besi. So paku besi berkarat, sangat berkarat. Keamatan warna merah jambu rendah. Okey, dan pembuakan gas ialah sedikit. Okey, keamatan warna merah jambu ni tinggi. Kalau tinggi kenapa, rendah kenapa? Okey, keamatan warna merah jambu ni kalau dia tinggi, maksudnya dekat sini ialah dalam larutan kan ada ion H+ dan OH-. Okey, H+ dan OH-. Bila H+ tu telah menerima elektron, okey, untuk membentuk gas H2, so kandungan OH- tinggi. Sebab H+ dengan OH- tu dia tak boleh berpadu semula kan. Dia tak dapat berpadu semula sebabnya H+ dah membentuk gas hidrogen dengan elektron. So tinggallah OH- yang banyak, tinggal ion hidroksida yang banyak. Bila ion hidroksida banyak, kepekatan ion hidroksida tinggi, keamatan warna merah jambu pun tinggi. Untuk C ni keamatan warna merah jambu rendah. Sebabnya H+ tu kurang menerima elektron. So dia masih lagi boleh membentuk H2O. So bila H+ sentiasa bentuk H2O dengan untuk membentuk semula air, jadi kepekatan ion OH- rendah. So warna pink pun rendah. Sikit saja warna pink. Okey, yang ni lah yang cikgu maksudkan tadi. Cuba tengok siri kereaktifan logam ni. Okey, semakin ke kiri ni semakin elektropositif, semakin ke kanan ni kurang elektropositif. So just now kita guna paku besi. Paku besi ialah ferrum. Okey. Yang dah dibalut dengan magnesium. Alright. Dan satu lagi dibalut dengan kuprum. Bila paku besi dibalut dengan magnesium, iaitu logam yang lebih elektropositif, paku besi itu tak berkarat. Apa yang berkarat? Magnesium yang berkarat. So magnesium tu mengorbankan diri dia untuk menyelamatkan besi. Manakala paku besi yang dibalut dengan kepingan kuprum tadi, kuprum ni sangat kurang elektropositif. Bila dia kurang elektropositif, dia tak dapat pun nak menyelamatkan ferrum daripada berkarat, bahkan dia mempercepatkan pengaratan ferrum, mempercepatkan pengaratan paku besi. Logam yang lebih elektropositif mempunyai keupayaan yang lebih tinggi untuk mengayon. Mengayon ni maksudnya kalau ferrum tadi Fe tu dia mengayon kepada Fe2+. So ferrum tu mengalami pengoksidaan. Kan? Bila dia mengalami pengoksidaan secara berterusan, dia akan membentuk karat. Yang ni dia Fe kepada Fe2+. Yang dikesan oleh kalium heksasianoferat 2, kalium heksasianoferat 3 tadi mengesan ion Fe2+ kan. Bila pengoksidaan tu berlaku secara berterusan, Fe2+ tu akan teroksida lagi kepada Fe3+. So karat pun akan terbentuk. Okey, penerangan pasangan ferrum dan magnesium. Logam magnesium yang lebih elektropositif daripada ferrum akan mengayon setiap atom magnesium kehilangan 2 elektron dan dioksidakan kepada ion magnesium. Okey, Mg akan dioksidakan kepada Mg2+ dengan cara membebaskan 2 elektron. So yang ni proses pengoksidaan. Ion Mg2+ tidak bertindak balas dengan ion kalium heksasianoferat 3 untuk menghasilkan mendakan biru gelap. Air mengayon separa untuk menghasilkan ion H+ dan ion OH-. Elektron-elektron diterima oleh ion hidrogen untuk membentuk gas hidrogen. Apabila ion H+ dinyahcaskan, terdapat pertambahan bilangan ion-ion OH-. Air tadi dia mengayon kepada H+ dan OH-. Tapi bila H+ telah menerima elektron,
Jadi untuk membentuk ion hidrogen, jadi ion OH- ni dah tak ada pasangan dah. Jadi terdapat pertambahan bilangan ion OH-, ion hidroksida. So ion hidroksida akan menukarkan warna penunjuk phenolphthalein kepada warna merah jambu. Magnesium yang lebih elektropositif akan mengion dengan cepat lalu menghasilkan kuantiti ion hidroksida yang banyak. Magnesium yang lebih elektropositif akan mengion dengan cepat. Maksudnya dia sangat cepat bebaskan elektron dan menghasilkan kuantiti ion hidroksida yang sangat tinggi, maka keamatan warna merah jambu juga tinggi. Kesimpulannya, apabila besi berpasangan dengan logam yang lebih elektropositif, besi tidak akan terkakis atau kadar pengaratan akan berkurang. Bagi pasangan ferrum dan kuprum. Ferrum lebih elektropositif daripada kuprum, lalu ferrum yang akan mengion. Setiap atom ferrum kehilangan 2 elektron. Ferrum ni maksudnya paku besi itulah. Kehilangan 2 elektron dan dioksidakan kepada ion ferrum. Sebab kuprum ni kurang elektropositif. Antara kuprum dengan ferrum, ferrum lebih elektropositif. Jadi ferrum yang akan mengion. Ferrum yang akan kehilangan 2 elektron. So ferrum yang akan teroksida, mengalami pengoksidaan instead of kuprum. So ion ferrum 2 akan bertindak balas dengan kalium hexacyanoferrate 3 untuk menghasilkan mendakan biru gelap. Elektron-elektron diterima oleh ion hidrogen untuk membentuk gas hidrogen, lalu menambahkan bilangan ion hidroksida yang menukarkan warna penunjuk phenolphthalein kepada warna merah jambu. Ion ferrum 2 tadi bertindak balas dengan kalium hexacyanoferrate menghasilkan mendakan biru gelap. Okey, ini bermaksud paku besi tu berkaratlah. Bila ada mendakan biru gelap, maksudnya paku besi berkarat. Okey, manakala disebabkan ion hidrogen tadi telah menerima ion hidrogen ni daripada larutan larutan agar ada ion H+, ion H+ menerima elektron membentuk gas hidrogen. So ada pertambahanlah bilangan ion hidroksida yang menukarkan warna penunjuk phenolphthalein kepada warna merah jambu, tapi tak banyak. 2H+ akan terima elektron membentuk ion hidrogen. So ini ialah proses penurunan. Kesimpulan, kadar pengaratan bertambah jika ferrum berpasangan dengan logam yang kurang elektropositif seperti kuprum. Kita nak cepatkan benda tu berkarat, kita balutlah dia dengan logam yang kurang elektropositif. Contohnya kuprum. Okey, aplikasi kegunaan dalam kehidupan seharian. Alright, bongkah magnesium ditanam berdekatan dengan paip logam atau paip besi di bawah tanah. Dawai akan menyambungkan bongkah magnesium dengan paip logam. Magnesium akan digantikan apabila ia habis digunakan. Nampak ini paip besi ataupun paip logam ataupun paip yang ditanam dekat bawah tanah tu disalurkan dengan menggunakan dawai. Kita attach dia kepada magnesium. Bongkah magnesium. Jadi lama kelamaan bongkah magnesium ni berkarat. Faham? Bongkah magnesium akan berkarat sebab dia lebih elektropositif kan. Jadi satu masa nanti kita tak payah tukar paip yang besar ni. Paip ni sangat besar, sangat panjang kan. Susah nak tukar. Jadi kita just tukar magnesium dia je. Tukar bongkah magnesium apabila dia dah habis digunakan. Maksudnya bila magnesium tu dah berkarat lah kan. Bila dah berkarat kan dia akan terkakis. Makin lama makin habis, makin lama makin mengion, makin habis makin habis. So kita gantikanlah dengan bongkah magnesium yang lain. Bongkah zinc diletakkan pada badan kapal untuk menghalangnya daripada berkarat. Zinc yang lebih elektropositif akan berkarat dulu. So bongkah zinc pula pun sama kan, lebih elektropositif. Cikgu cakap tadi, ingat 3. Zinc, aluminium dengan magnesium yang boleh kita gunakan untuk menghalang pengaratan besi. Jadi zinc kita letakkan pada badan kapal untuk halang dia daripada berkarat. Zinc yang akan berkarat dulu berbanding dengan badan kapal yang diperbuat daripada besi. Sorry, tak ada gambar.
Okey, itu saja. Harap semua faham. Cuba tengok sikit soalan. Okey, formula kimia manakah yang dinamakan dengan betul berdasarkan sistem penamaan IUPAC? Senang dah belajar bab 3 form 4 dulu. Okey, A magnesium oksida. Betul ke salah? Betul. SO3B sulfur oksida. Betul ke salah? Salah. Sepatutnya sulfur trioksida. CO karbon dioksida. Salah. Sepatutnya CO ni karbon monoksida. Kalau karbon dioksida CO2. Yang ketiga Fe2O3. Ini ferrum oksida. Betul ke salah? Salah. Tak ada nombor pengoksidaan dia. Patutnya nama dia ialah ferrum 3 oksida. So jawapannya A. Besi berkarat dengan kehadiran oksigen dan air. Kaedah manakah menyebabkan besi berkarat lebih cepat? Cuba jawab. Boleh tak? Yang ni dia nak yang manakah yang menyebabkan besi berkarat lebih cepat? Besi lebih cepat berkarat. Apa kaedah dia? Yang mana? A. Penyaduran besi dengan stannum. Salah kan? Bila kita sadurkan dia dengan logam lain, besi akan lambat berkarat. Penyentuhan besi dengan plumbum. Betul ke salah? Cuba ingat balik siri kereaktifan logam. Plumbum ni berada di bawah kuprum. Maksudnya plumbum kurang elektropositif berbanding besi. Bukan kuprum, ferrum. Jadi plumbum berada di bawah besi. Plumbum akan menyebabkan besi tu cepat berkarat. So jawapannya B. Kalau C sepatutnya besi tu tak berkarat. Kalau D sama dengan C. Sepatutnya besi tu tak berkarat. So jawapan cikgu B lah. Okay, jawapan awak apa? Itu saja untuk hari ini. Nanti cikgu akan bekalkan dengan soalan-soalan lain untuk awak jawab. Jangan lupa hantar jawapan pada cikgu. Itu je. Kalau ada apa-apa tak faham, boleh tanya cikgu PM, cikgu direct. Terima kasih.